Tak, Raja, tadi masa kau cakap aku terfikir satu perkara lah, Raja. Okey. Kau ingat tak Datuk Seri Najib pernah bagi tahu? Dia kata kalau dia ada opportunity untuk pegang kerajaan lagi satu penggal, dia kata rakyat akan sedar apa yang dia tengah buat. Ingat tak? Lagi sekali. Dia cakap, Sorry. tak, kan Tok Najib ada cakap, dia kata bagi saya satu penggal lagi. Okey. Kalau saya dapat satu penggal lagi, dan rakyat akan faham. Aku teringat kat GPS tu. Kau bayangkan DAP dah masuk Sarawak, PKR dah masuk Sarawak. Kau bayangkan apa yang berlaku sekiranya PKR DAP menjadi kerajaan negeri kat Sarawak pada tahun 2018. Okey? Sama macam dekat Semenanjung lah, ataupun dekat federal lah ya. Kalau kau tengok apa yang Datuk Seri Najib craft dalam dia punya blueprint, sebenarnya lebih kurang sama je apa yang Abang Jo buat sekarang ni. Cuma Tok Najib dekat federal, Abang Jo dekat state level. Okey? Kau bayangkan kalau kerajaan GPS tumbang pada tahun 2018, kau rasa dia orang boleh materialize ke untuk dapatkan free education 2026? Macam mana dia orang kumpulkan dana yang cukup besar untuk kerajaan Sarawak mencapai orang kata pendapatan antara 16 ke 20 bilion untuk tahun 2024 yang boleh memberi macam-macam manfaat kepada rakyat Sarawak sendiri. Itu tak termasuk 16 ke 20 bilion tu forecasting punya revenue tahun 2024, tak termasuk hasil yang Petros jana tak termasuk. Jadi mungkin lebih lagi. Jadi aku macam terfikir masa kau cakap tadi lah. Bayangkan kalau Tok Najib masih pegang kuasa sampai sekarang ni, dan rakyat dah mula sedar sebenarnya apa yang Tok Najib ni buat, aku tak terkejut sebenarnya masyarakat yang dulu yang memberi sokongan yang kuat kepada PKR dan DAP terutama masyarakat Cina dan India lah yang menjadi hardcore supporter of PKR DAP dia orang akan beralih arah pergi sokong balik kepada MCA MIC, sebab dia orang dah nampak ini sebenarnya apa yang Tok Najib nak buat, macam mana GPS buat sekarang. Kalau aku rasa Datuk Seri Najib pegang, aku rasa tarif elektrik kita dah murah gila sekarang ni, sebab kita dah kontrol 4 IPP raja yang boleh menurunkan tarif elektrik. Kalau by 2018 pun dia boleh hapuskan 11 tol, kau bayangkan dalam masa 6 tahun yang selepas post 2018 ni berapa banyak lagi tol yang dia boleh hapuskan dengan saiz kutipan dana GST yang sebanyak 70 over bilion setahun. Macam-macam lagi dia boleh buat ya. Itu sebab aku macam terfikir tadilah, aku kata sayang rakyat Malaysia ni, kalau lah Tok Najib ni masih kekal menjadi Perdana Menteri dia sebenarnya boleh buat macam mana sebenarnya orang kata mirror tu apa yang Abang Jo buat di Sarawak. Itu pendapat akulah Raja. Okey Raja. Okey sahabat kita tajuk kita ini live tadi saya tulis apa dia tajuk tadi saya dah hilang dah. Siapa yang sebenarnya penjenayah di bawah sekali kan, sebab Anthony Loke kata penjenayah tetap penjenayah, Datuk Najib tidak perlu minta maaf, Malaysia tak terima minta maaf dia kan. Jadi siapa yang sebenarnya penjenayah? Kalau kita tengok dalam kes YNDB Epic ni, dalang utama yang macam Datuk Najib kata dia bukan dalang dan dia bukan mastermind, maknanya siapa dalang utama dia, siapa mastermind? Sudah pastilah Jolo di situ dalang dan dia adalah mastermind, tapi kita tak boleh nak kenakan dia seorang saja. Dia bila kata dalang tu maknanya siapa orang yang bersama-sama dengan dia tu, yang bekerja sama Raja kan. Jadi silap Jolo dengan dia punya collaborator lah, termasuk 100 nama kita tak tahu until now. Ada nama-nama yang kita tak tahu lagi. Aku yakin kerajaan tahu. Itulah yang buatkan DAP takut. Betul. Takut sangat. Dan kita pernah dengar DAP pun ada bersebahat dalam hal-hal yang mencuri dana YNDB. Ketika Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, Anthony Loke
jadi penasihat kat situ. Dia bawa lebih 30 orang geng-geng dia, dan kita dengar ada penyaluran kepada pihak-pihak tertentu kan, dana YNDB. Itu satu. Lagi satu, kalau apa Jolo sebagai dalang, siapa lagi? Nama-nama yang kita dah dengar. Senang-senang je. Apa diorang masukkan duit ke dalam akaun Jolo. Siapa? Mereka daripada ahli lembaga pengarah dan juga pengurusan YNDB itu sendiri. Diorang yang masukkan duit ke dalam akaun syarikat milik apa Gold Star, Fazal. Good Star Good Star Limited. Gold Star ke? Good Star. Good Star. Okay, Good Star. Good Star Limited itu syarikat milik Jolo. Kalau diorang nak kata diorang tahu ke tak tahu ke, diorang percaya, diorang kata itu mungkin arahan daripada Dato' Najib, tak ada hitam putih, itu cuma cakap diorang. Tapi diorang dah masukkan duit dalam akaun yang tak sepatutnya, diorang lah yang kena bertanggungjawab, kan? Dan sah-sah akaun tu ataupun syarikat yang diorang masukkan itu milik Jolo. Kenapa perlu Dato' Najib yang kena hukum? Nampak tak? Begitu juga Goldman Sachs punya kes tu, di mana Tim Lesner dia kata selepas dia sogok suami Zati Aziz 65 million, terus 1 bilion US dollar dia boleh dikeluarkan daripada dana YNDB tu dengan mudah, diluluskan kan. 2 kali pengeluaran, pertama 700 juta US dollar, lepas tu 300 juta US dollar, bukan macam tu lah ke dalam 2 syarikat. Jadi orang-orang yang macam ni lah yang sebenarnya penjenayah, kan. Kenapa DAP tak nak cakap perkara-perkara yang ini? Kenapa DAP tak nak cakap tentang keadilan buat Dato' Najib apabila Dato' Najib dihukum tanpa diwakili peguam dan dipenjarakan? Kenapa kita tak dengar DAP ke, daripada PKR ke, daripada kerajaan ke, daripada orang-orang yang mentadbir negara? Tak dengar pun. Jadi nampak sangat diorang ni memang nak mengenakan Dato' Najib. Bukan diorang tak tahu. Contohnya kes YNDB Tanor ni kan, yang tertuduh 2 orang, Dato' Najib dan Nik Faizal. Mana Nik Faizal? Kenapa tak dibawa masuk? Kalau alasan kata tak boleh jumpa, aku tak boleh terima lah alasan tu, Faizal. Mengarut je, nak tak nak je, pembohong, kan? Sebab apa? Diorang tak berani nak bawa Nik Faizal. Macam kes asasi international, kan, kata macam tu. Tak bawa Nik Faizal datang, kan? Sebab apa? Sebab orang yang patut yang dihukum, yang dituduh ialah Nik Faizal. Dia CEO untuk asasi international. Tapi Raja, kalau Faizal balik pun dia akan jadi saksi je, macam itulah pasal. Itulah pasalnya, kan? Jadi DAP ini, diorang ni kalau betul-betul nak berjuang tentang kebenaran, keadilan, nak cakap bab penjenayah, diorang tahu siapa. Silap-silap diorang juga terlibat penjenayah. Jadi diorang nak padamkan cerita yang sebenarnya. Diorang jadikan Dato' Najib sebagai kambing hitam, sebagai mangsa. Jadi rakyat seluruh kena tahu, kena faham penceritaan ni tak adil. Kita nak tahu siapa yang sebenarnya. Kita nak hadapkan mereka-mereka yang sebenarnya yang mencuri, menjara, berkomplot, mencuri dana YNDB. Kita kena faham duit YNDB ni duit negara kita. Dan orang yang sekarang ni senang berseronok, bermewah-mewahan, beratus-ratus juta yang diorang miliki tanpa dikenakan apa-apa tindakan. Sedangkan kerajaan tahu siapa diorang. Kenapa DAP tak cakap perkara ni? Jadi DAP ni adalah parti yang tak boleh kita percaya. Kenapa? Sebenarnya diorang nak Dato' Najib masuk penjara, diorang takut pada Dato' Najib.
Kerana dia tahu kuasa yang ada, karisma, aura Dr. Najib tu boleh membenamkan DAP tu sendiri lepas ni. Jadi sahabat semua, saya harap Dr. Akmal tolong bangun dan bangkitlah, menyemarakkan semangat kita di bawah-bawah ini. Buat satu perhimpunan solidariti buat bosku, buat di dataran mereka ke, buat di mana ke, tak kisah. Buat perhimpunan yang pertama, solidariti untuk bosku 1.0, lepas tu 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, lepas tu kita ranapkan kerajaan yang lahanat ni dalam pilihan raya yang akan datang. Kita bergerak solo. Itu kita kena mulakan daripada sekarang. Macam mana diorang buat dulu bersih, diorang ranapkan, diorang dengan cara diorang memfitnah Datuk Najib, memfitnah UMNO, BN, sampai diorang berjaya mengambil kerajaan. Kita lakukan kembali pada diorang tu. Aku nak tengok Datuk Akmal berani atau tak dalam hal tu. Aku ingin, aku dari dulu diorang minta pergi jumpa aku, saya tak nak. Dan aku rasa macam biar dulu. Tapi bila aku nampak sekarang ni, tak ada rugi pun kalau kita duduk bincang dulu tengok macam mana. Jadi sahabat semua, kalau ada apa-apa pandangan anda PM saya je lah. Kalau ada nombor Datuk Akmal, tolong bagi pada saya boleh call dia ke apa ke, ataupun apa cara sekalipun, tak apalah. Saya akan berusaha dengan cara saya sendiri, insyaAllah saya pun boleh dapat. Tapi kalau ada apa-apa pandangan untuk kita mulakan solidariti untuk bosku 1.0 daripada kalangan anak-anak muda terutamanya, kita boleh mulakan dah bila-bila masa. Aku harap macam tu lah.